Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, boleh buka modul untuk tingkatan 2 kat SMPK, muka surat 50A. Okey, muka surat 50A begini Siapa yang tak ambil lagi modul boleh rujuk buku teks muka surat 50 lah. So dekat modul cikgu ubah suai sedikit dia punya apa, muka surat tu lah cikgu pecah-pecahkan sebab dia ada A ujungnya. Okey, 50A. Okey, kita view besar sikit supaya kamu mudah untuk tengok. Okey, soalan yang ketujuh kita sambung daripada yang minggu lepas punya. Untung bersih jualan nasi lemak. Okey, untung bersih, sembang pasal untung jalan ni yang diperoleh oleh Mak Minah pada hari bekerja. Okey, hari bekerja adalah RM50.85. Manakala untung bersih yang diperoleh pada hari cuti. Ada dua keadaan, waktu bekerja dan waktu cuti. Waktu cuti orang lain lah, dia tak cuti lah di hari-hari masanya bekerja. Pada cuti umum dia berniaga juga. Lagi banyak dapat RM97.50. Kirakan beza untung bersih. Ini dia punya kata kunci, beza untung bersih yang telah diperoleh oleh Mak Minah. Beza apa? Ingat lagi tak apa beza? Tolak. So bila tolak beza, so tekan saja kalkulator. Yang besar tolak yang kecil lah 9 mana ke pen? Okey. 9 RM RM97.50 tolak dengan RM RM50.85. RM berapa jawapannya? So tekanlah kalkulator. Jadi tekan kalkulator, dalam kalkulator tak ada RM tak ada RM. Jadi tekan nombor dia saja 97.50. Okey, kalkulator kita 97.50 atau RM97.50. Tolak tolak dengan RM50.85 atau RM50.85. Dapat jawapan dia RM46.65. Inilah jawapan dia. Okey, RM46.65. Okey, seterusnya kenapa tak boleh ni? Seterusnya, soalan 8. Andreas berlari sebanyak 3 pusingan mengelilingi sebuah taman berisi setiap hari Selasa dan Rabu. Jarak satu pusingan adalah dia lari taman biasa ada satu pusingan dia kecil je. Jarak satu pusingan tak sampai 1 km pun, 0.75 km. Okey, berapakah jumlah jarak larian Andreas dalam kedua-dua hari itu? So kita kiralah hari Selasa satu, Rabu sekali, lepas tu kita tambahkan kedua-duanya Selasa dan Rabu. Cari hari Selasa. Okey, Selasa. Okey, Selasa dia lari 3 pusingan 3 pusingan setiap Selasa dan Rabu. Maksudnya 3 pusingan lah untuk hari Selasa ni. 3 pusingan kali dengan 0.75 km. Okey, dapat jawapan. Okey, kita kira jawapan dia. Tekan kalkulator. Kalkulator. 3 pusingan darab dengan 0.75 sama dengan 2.25. Okey, 2.25. Jadi jawapan di sini untuk hari Selasa 2.25 km. Okey, untuk Rabu
Okey, dia lari lagi. Oh, Rabu pun 3 pusingan juga. 3 pusingan untuk hari Selasa dan Rabu. Maknanya 3 pusingan lagi. 3 darab 0.75. So, sama je lah. Bila sama, mestilah jawapan dia sama. 2, tak payahlah nak tekan sampai 2 kali kalkulator. 2.25 km. Yang dia nak bukannya nak hari Selasa atau Rabu. Dia nak kedua-dua. Jumlah kedua-dua hari ni. Berapakah jumlah jarak aliran Andreas dalam kedua-dua hari itu. So, tambahlah Selasa, tambah Rabu. Okay, Selasa berapa? 2.25. So, 2.25 km tambah dengan 2.25 km sama dengan, okay, tekan kalkulator, tak payah. Okay, kalkulator. Okay, kamu nak buat 2.25 darab 2 pun betul juga sebenarnya. Okay, 2.25 tambah dengan 2.25 akan dapat jawapan 4.5. So, yang kira manual akan dapat 4.5 sifar lah. 4.5 sifar kalau yang kira secara bentuk lazim tu ya. Kalau kamu kira pakai kalkulator, kamu akan dapat km lah. km ni kena buat sendiri ya. Dalam kalkulator tak keluar km ni. Kalau pakai kalkulator, dia akan dapat jawapan 4.5. Okey, km lah. Sebab jarak kan. Jarak yang disediakan adalah km jawapan dia. Jadi, inilah jawapan dia. Besarkan sikit. Mana ke zoom ni. Okey, itu jawapan dia. Okey, 4.5 km. Okey, seterusnya soalan 9. Tiket tayangan amal dijual dengan harga RM13.80 sekeping. Maksudnya sekeping tu satu tiket 13.80 sen. Encik Wong membeli sebanyak 15. Beli banyak. Beli sampai 15. Kira wang yang perlu dibayar. So, darab je lah. Sebab 15 keping perlu bayar untuk semua tiket tersebut. Okey, kira wang yang perlu dibayar untuk semua tiket tersebut. So, 15 keping darab dengan berapa harga setiap satu RM13.80 akan dapat dalam bentuk RM lah jawapan dia. Kira dalam pengiraan kita macam ni saja. 15 darab 13.8 sifar. Okey, mana kita punya kalkulator? 15 13.8 15 darab 13.8 sifar. Betul? Akan dapat 207. So, jawapan dia adalah 207. Okey, kalau pakai kalkulator akan keluar begini je lah, 207. Okey, atau jawapan lain, kalau kira bentuk lazim, kamu akan dapat jawapan begini ya. Pun betul juga jawapan dia, 207. Ini pun betul juga. Dua-dua jawapan betul. Okey, RM207. Seterusnya, buka muka surat 50B. Pergi ke soalan 10. Okey. Jadual di bawah menunjukkan senarai harga baju pengakap mengikut jenis yang dihasilkan oleh sebuah kilang pencetakan berdasarkan tempahan daripada sebuah sekolah. Okey. Baju pengakap ni harga dia berapa banyak yang ditempah. Okey. Lengan pendek harga dia setiap satu maksud dia ni setiap satu RM13. Dia nak sekolah tu nak 50 helai. Okey, lengan panjang pula harga setiap satu helai RM15.70. Berapa banyak nak? 80 helai. So, kita kena cari berlengan pendek berapa jumlah dia. Okey, kalau lengan pendek kita kira di sinilah. Okey. Kita kira di sini je dulu. Sebab dia nak jumlah keseluruhan kira jumlah yang perlu dibayar oleh pihak sekolah kepada kilang tersebut. Maksudnya keseluruhan ni. Okey, ke semua sekali.
Jadi 50 darab 13.00. Okey, ni 1. Nanti dapat jawapan, kita tambah dengan ni. 80 darab 15.70. Okey, RM15 70 setiap satu. Tapi nak 80. Okey. Kita kira Yang ini untuk lengan pendek, jumlah lengan pendek. Lengan pendek. Lengan pendek alamak Lengan pendek sama dengan, okey, kita kiralah terus 50 RM13. 50 darab 13. Okey, 50 darab 13 sama dengan 650. Okey, lengan pendek kita akan dapat 650. Okey. Untuk lengan panjang 80 darab 15 70 sen. 80 darab berapa tadi? 15 70 sen. 15 titik atau perpuluhan 7 sekitar. Okey, 15 70 sen. Tekan sama dengan. Okey, dapat 1250. Ya ke? RM15.70 ke? Kena tengok betul 80 darab RM15.70. 80 darab RM15.70. Okey. RM12. Okey, kita tulis 1256. Okey, okey. Lengan panjang ni RM RM 1256. Jadi kita tambahkan ke dua-duanya. Okey, lengan pendek tambah lengan panjang. RM 650 tambah dengan RM 1256. 56 sama dengan RM berapa? Tekanlah kalkulator. 650 tambah 1256 sama dengan RM1,906. 1906. Okey, 19. Okey, RM1,906. Okey, boleh buat jawapan begini sebab kalkulator tadi tunjuk 1996 ataupun yang nampak lebih cantik untuk ringgit adalah RM 1906. Ada dia punya ruangan untuk sen. So dua-dua jawapan masih betul. Jawapan macam ni pun tak ada ruangan sen pun tak apa, ada ruangan sen pun boleh. So mana-mana jawapan boleh. Seterusnya soalan 11. Seramai 10 orang murid tingkatan 2 dinamik membuat tempahan makanan dan
minuman bagi meraihkan jamuan hari guru di sekolah mereka. Jumlah bayaran yang perlu dibayar adalah sebanyak RM145. Kirakan jumlah wang yang perlu dibayar oleh setiap orang murid. Bila ada perkataan setiap macam ni, maksud dia mesti bahagi, sebab daripada jumlah yang banyak kepada sedikit. Itu kata kunci, sebahagian kata kunci untuk bahagi beginilah biasanya. Setiap orang murid, setiap pelajar, setiap apa benda, kumpulan ke apa, ada perkataan setiap tu, hujung-hujung tu biasanya bahagi. Bila jumlah tu ada kemungkinan darab, ada kemungkinan tambah, tengok pada situasi ayat lah. Kalau nak setiap macam ni, maknanya bahagi. So senang saja, kita bahagikan saja. Ringgit Malaysia tu dia nak berapa ringgit kan, ringgit tu yang kena bahagi. Jadi mana yang ringgit? 145. okey, 145 ringgit bahagi dengan 10 orang murid sama dengan, okey, bila bahagi 10, ingat lagi tak sebelum ni, bila bahagi 10, titik perpuluhan bergerak sekali ke kiri, bergeraklah sekali ke kiri. So yang lama ni dah tak boleh pakai, pakai titik perpuluhan yang baru. So titik perpuluhan baru yang berada di mana? Berada di sini, 14.5. Okey. Okey, jawapan dia adalah 14.5 ringgit lah, RM. Ataupun ni tak salah sebab kalkulator, kalau tekan kalkulator akan dapat 14.5. Ataupun kalau kita nak buat lebih cantik, RM 14.5. Nampaklah dia ringgit Malaysia. Okay, sebab ruangan sen tu buat dalam 2 titik perpuluhan. Okay, tak ada masalah. Kalau tak buat dalam 2 titik perpuluhan, 1 titik perpuluhan pun masih betul, sebab itu jawapan dia. Okay, seterusnya buka muka surat 50C pada modul soalan 12. Diberi isi padu air dalam teko. Okey, ni teko dia. Ni teko nama dia. Ni teko. 0.8 liter. Okey, dalam teko ni kalau penuh 0.8. Cari isi padu air bagi sebiji cawan. Okey, kita kira lah. Dia maknanya maksud dia ni, satu teko ni diisi lah berapa biji cawan kita kira berapa biji cawan. Dia nak isi padu sebiji cawan. Okey, cikgu cakap daripada banyak pergi ke satu. Maksudnya bahagilah tu, jangan risau, operasi dia memang bahagi 1, 2, 3. Tapi tak tahu nak bahagi berapa, kita kira lah berapa banyak cawan dia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh senang, 10 lagi senang kerja kita. Okey, jadi bahagi 10 lah. 0.8 bahagi 10. Bila 10 bagaimana? Titik perpuluhan bergerak sekali ke kiri sekali. Jadi di sini titik perpuluhan baru. Jadi kamu buat dulu jawapan macam ni. 0 perpuluhan 0. Okey, titik perpuluhan yang lama dah tak boleh pakai 8 sebab dia dah pindah ke sini. Okey, kalau macam cikgu cakap, kalau ada titik perpuluhan sebelah kiri tak ada nombor, maksudnya kita kena letakkan nombor dia adalah 0. Jadi begitulah jawapan dia adalah 0.08 apa? Liter. Sebab dia tanya berapa isi padu. Bila isi padu tu liter lah. Ni liter dah tulis dalam bentuk liter lah. Jangan kamu mana-mana buat mililiter pula. Okey, inilah jawapan dia. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk minggu ini Seorang pemborong, pemborong ni maknanya beli banyak-banyak, membeli 100 helai selendang bercorak batik dengan jumlah harga RM9,090 atau RM9,090. Banyak tu modal dia. Berapakah harga sehelai selendang itu? Untuk pemborong ni lah, bukannya untuk harga jual. Untuk
satu helai. Harga belum dijual. Okey, berapakah harga sehelai sehelai untuk pemborong ni lah bukan dia nak jual kat pembeli lagi ni, untuk harga dia ni. Okey, kita buatlah bahagikan dengan 100 kan. Dia nak berapakah harga sehelai, nampak sehelai. Maksudnya daripada banyak kepada sikit tu mesti bahagi. Jadi 9,090 bahagi 100. Kenapa jauh sangat 100 cikgu ni? Ruang besar sangat Okey. Bahagi 100 maksudnya titik perpuluhan bergerak 2 kali 100 2 kali ke kiri. Tapi cikgu tak ada titik perpuluhan lah kat sini. Nombor bulat, ingat bila nombor bulat automatik titik perpuluhan dia kat hujung ni ya. Dia memang tak tulis tapi dia bermula dari hujung. Titik perpuluhan dia automatik dekat hujung. Okay, dari hujung bergerak 2 kali ke kiri. 1 2 dia akan berada di sini titik perpuluhan. Jadi ada titik perpuluhan di sini. Jadi salin je balik. RM 90.9 sifar. Jadi maksud dia berapa? RM90.90. Jadi senang je kan. Jadi cuma kamu perlu faham. Kalau boleh nak faham benda macam ni, kena baca laju-laju sikit. Lepas tu baca, tak faham try fahamkan, tengok ada kata-kata kunci, ada tengok berapa harga setiap harga sehelai. Bila hujung dia nampak macam benda tu daripada banyak jadi sikit, memang akan bahagilah dibahagi-bahagikan sama rata. Kalau benda tu cakap beza ke, nampak cikgu dah ajarlah kata-kata kunci untuk tolak macam mana, bahagi macam mana, tambah macam mana macam itulah yang cikgu pernah beritahu. Ikut saja formula yang cikgu beritahu. Jadi sekian dulu untuk minggu ini. Assalamualaikum. Bye bye.